Kalau nak tanya pasal berkenaan Rafizi, sebenarnya soalan tu kena tanya Rafizi sendirilah. Kalau if you ask me in that sense, better to ask the person directly. Tapi saya lihat dari sudut pandangan saya sendiri, yang mana ketika ini memang kalau ditanya ataupun tak perlu ditanya, ke mana-mana saya pergi selain isu politik semua, ada satu soalan mesti dah siap, iaitu bila Rafizi nak balik ke politik. Ya, betul. Dan saya jadi serba salah dengan keadaan bahawa itu adalah keputusan Rafizi. Tetapi kita kena faham juga, itu bukan maksudnya dia pentingkan diri dan sebagainya. Kita kena lihat dari sudut yang lebih besar. Apa yang Rafizi lakukan sebelum pilihan raya yang lepas sehingga kita berjaya memenangi ini, saya percaya banyak faktor-faktor yang membolehkan Pakatan Harapan menang, tapi jasa dan pengorbanan beliau tu antara yang kita tidak dapat lupakan. Cuma ini kalau kita lihat realiti politik, maka tidak ada jalan yang lain untuk kita mengajak beliau kembali. Tapi kalau saya lihat dalam sudut yang lebih besar, sementara ahli-ahli politik pada hari ini terpaksa melalui zaman yang agak susah, yang sangat sukar, yang sangat memenatkan dan memeritkan, untuk saudara Rafizi, beliau juga melalui zaman yang luar biasa menguruskan satu startup ataupun Invoke, semua tahu Invoke Malaysia, dalam keadaan ekonomi yang sangat tidak menentu. Kalau beliau berjaya mengemudi Invoke dalam zaman yang serba susah, dengan keadaan keperitan COVID, dengan keadaan ekonomi dunia yang terkesan, dengan masalah pentadbiran politik yang cacar merbak, kalau Invoke Malaysia berjaya keluar daripada segala bebanan yang ada pada hari ini, saya rasa Rafizi memang dah memahami keadaan masyarakat itu, dan bukan sekadar memahami, beliau buktikan dia dapat keluar tanpa sokongan dan dokongan politik. Sebab saya tahu sebagai seorang yang berprinsip, beliau juga nak buktikan bahawa nak berjaya dalam bisnes, nak berjaya dalam startup ini bukan hanya melalui kaedah kroni dan bergantung kepada hubungan mana-mana orang yang berkuasa. Nak berjaya ini terpaksa memang lebih susah, tapi dia nak tunjukkan bahawa dia boleh buat. Jadi kalau bagi saya, selepas ataupun bila mana beliau kalau nak putuskan kembali kepada politik, beliau akan lengkap dengan pemahaman dunia perniagaan yang baru. Beliau tahu menggunakan teknologi, dia tahu juga untuk memahami soal economical behavioral ni, dia tahu sikap ataupun suasana masyarakat itu. Maksudnya bila beliau kembali tu, dia dalam keadaan yang amat bersedia. Cuma sama ada beliau atau akan kembali ataupun tidak, mungkin saudara Lam boleh cubalah untuk menemu ramah, tapi ialah bagi saya, bagilah ruang untuk beliau buktikan menguruskan Invoke Malaysia, dan saya percaya insya-Allah kalau apabila beliau kembali, manfaat yang dibawakan itu akan mengubah banyak faktor dalam politik pada hari ini. Jadi secara ringkas, maksud YB adalah Rafizi sekarang belum siap sedia lagi untuk re-enter politik. Kena tunggu masa dan timing yang sesuai. In short. Bagi saya, sebab itu keputusan itu di tangan beliau. Cuma for me, if he is coming back today, it will be so many good kepada kita. Dia akan membawa banyak manfaat. Tapi kalau kita bagi ruang dia untuk mengemudi Invoke Malaysia melalui zaman yang sukar ini, bukan hanya politik susah ya, ekonomi pun sangat mencabar. Kalau beliau berjaya keluar, membawa keluar satu startup daripada zaman ini dengan jayanya, I think he will make even greater goods. Itulah bila kita mengamalkan politik demokrasi seperti mana pilihan raya,
bila kita bertanding dalam pilihan raya umum, pilihan raya kecil, pengundi ini memang bila diberi pilihan, ada yang akan sokong, akan ada yang tidak. Maka dalam keadilan pun kita melalui proses demokrasi yang agak telus, iaitu setiap anggota boleh memberikan satu undi. Jadi maksudnya demokrasi itu terlalu jelas kerana kita terpaksa membuat pilihan. Jadi apabila selesai pemilihan dalam parti, bagi saya apa kaedah yang saya buat, saya hanya follow the book. Hanya mengikut kaedah ataupun cara menguruskan organisasi itu seperti mana yang sepatutnya dibuat. Mesyuarat berlangsung, mesyuarat bulanan sekarang dan dulu sama. Maksudnya saya secara konsistennya menghormati proses tersebut. Kongres kita adakan. Cuma penerimaan itu mungkin tidak dapat menerima keputusan pemilihan parti ataupun merasakan bahawa mereka tidak ada tempat dan sebagainya. Jadi itu adalah keputusan mereka untuk tinggalkan keadilan. Bagaimana saya uruskannya, memang tekanan, serangan itu berlaku secara dari dalaman dan luaran. Tetapi saya sering berpegang, saya percaya demokrasi kita bukan nak jadi popular. Dalam demokrasi ini kita bukan mengejar kemewahan. Pangkat kedudukan yang diberikan adalah satu amanah dan tanggungjawab. Kita berpandu kepada nilai dan prinsip, maka kehidupan itu aman. Adakah saya tidur malam dengan aman. Saya tak rasa hilang, takut kedudukan saya dicabar. Even sekarang pun tidak bermaksud saudara Lam bahawa semua orang dalam AMK ni sokong saya. Tidak. Akan ada yang tidak bersetuju, akan ada yang tidak bersependapat, akan ada yang kata saya tidak layak. Saya terima sebab ini adalah demokrasi. Sementara kita menguruskan perbezaan pandangan, selagi ada amanah tersebut kita laksanakan. Kalau sudah sampai masanya, sama ada saya terpaksa menyerahkan tanggungjawab itu secara sukarela, secara tidak rela dan sebagainya, kita serahkan kembali dan saya rasa aman dan aman. Saya tak ada rasa apa-apa sebab politik ini bukan soal tempat dan kedudukan. Bila ada ruang itu, kita gunakan untuk mengangkat nilai-nilai dan prinsip yang kita percaya untuk kebaikan ramai orang.